cari. Ilmu dunia semua kita tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil islami wal iman. Rabbil alamin rabbana bi ni'matihil alwan. Ar-Rahmanir Rahim 'ibadihi fil quburi bi rawhi wa rayhan. Malik yaumiddin yahkumu 'ala bi'amdihi bil 'adli wal ihsan. Iyyaka na'budu wa naqsuka bil 'ibadati fi kulli waqtin wa awan. وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم هداية الفرق الجدل صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية من أهل الجنان والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا نبينا محمد بن عبد الله وصلوات الله سلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, insyaallah kita lanjut lagi ke surat 37 kalau tak silap saya, bawah hikmah dan pengajaran di sebalik dua kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bab ni agak sedikit rumit, agak sedikit begitu berat pada huraian dan juga pencerahannya. InsyaAllah saya akan cuba memberikan huraian seringkas yang mudah dipahami insyaAllah. Hikmah dan pengajaran di sebalik dua kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka ternyata bagi anda bahawa dua kalimah ini mengandungi sekalian akidah, kaedah-kaedah yang dijadikan sebagai keyakinan dan kepercayaan yang dianuti dalam Islam. Itu artinya akidah. Semua orang ada akidah, tetapi akidah yang dituntut adalah akidah Islamiyah yang datang langsung daripada Al-Quran dan hadis Nabi, yang dengannya diutus akan segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan dengannya Allah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan manusia dan menurunkan Islam. Maka itu dikatakan bahwasanya akidah dan kalimah ini mengandungi semua akidah. Mengikut Imam Abul Hasan Asy'ari, mengikut Al-Maturidi dan Asy'ariyah, maka kaedah ada 50 kaedah. Jamaknya kawaid ataupun kawaidul iman kita sebut. Kaedah-kaedah yang dirumpunkan sebagai kaedah yang kita pegang, kita atakad dan kita bawa dalam penghayatan kita sendiri, iaitu ada 50 secara umum. 50 artinya 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat lagi mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala, dan satu sifat harus padanya. Jadilah 41 kaedah disebut sebagai kawaidul iman atas syahadah tauhid la ilaha illallah. Kemudian syahadah Rasul Muhammad Rasulullah ada 9. 4 yang wajib bagi Rasul, yang sifat yang wajib bagi Rasul. 4 sifat yang mustahil di atas Rasul, dan 1 sifat yang harus pada Rasul. Jadi ada 9. Itu dalam syahadah Rasul, syahadah risalah, syahadah yang kita naik sebagai saksi di atas
risalah kenabian kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah. Jadi apabila digabungkan yang 41 tadi dengan 9 jadilah 50. 50 inilah yang masyhur, yang dianuti dalam aliran Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang dikira sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sinonimnya begitu. Kemudian bahkan sekalian hukum itu termasuk di bawah Muhammad Rasulullah. Semua yang kita sebut tadi ini yang disusun, yang dirumus oleh para alim ulama, menjadikan bahan kaedah-kaedah iman itu semuanya terhimpun di bawah Muhammad Rasulullah, yang perkenalkan kita kewujudan Allah, adanya Allah, bertuhannya Allah, wajib sembahnya Allah adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak diutus, mari kita tak kenal Tuhan. Maka itu Rasulullah lah yang menjadi yang penting. Muhammad Rasulullah itu sendiri adalah merupakan sebagai induk dalam mengisi kaedah-kaedah tauhid, kaedah-kaedah ketuhanan dan kaedah-kaedah kerasulan. Maka justru itu bila disebut sekalian hukum itu termasuk di bawah Muhammad Rasulullah, penting. Hingga setengah ulama berkata, bermula Muhammad Rasulullah merupakan lautan yang meliputi, dan la ilaha illallah itu satu titik daripadanya. Artinya Muhammad Rasulullah itu memberi arti risalah yang dibawa oleh Nabi, yang menerangkan, yang menjelaskan kepada manusia tentang kewujudan Allah, tentang kewajiban keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, tentang kewujudan perkara-perkara yang gaib seperti adanya hari akhirat, adanya hari kiamat, adanya rasul-rasul nabi-nabi yang datang sebelum baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya kitab-kitab diturun kepada langit, al-kutubus samawiyah, dan tentang persoalan qada dan qadar. Itu adalah penjelasan daripada nabi yang sebenarnya yang membawa kepada kita. Jadi Muhammad Rasulullah itu adalah induk. Itulah yang paling penting, satu skop yang besar. Di dalamnya lah terkandung, di dalamnya menyebut tentang la ilaha illallah. Jadi Muhammad Rasulullah itu amat penting. Di sini kita kena sedar. Maka itu bila kita naik saksi, kita bersyahadahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah datang sesudah Muhammad Rasulullah. Maka dikata musannif, artinya mentauhidkan Allah itu adalah setengah daripada yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kerana hikmah yang tersebut itu, iaitu kedua-duanya menghimpunkan sekalian akidah. Jadi maknanya dengan adanya Muhammad Rasulullah, dengan sendirinya kita terfaham dan kita dipahami bahawa adanya Allah, maka terkandunglah kedua-dua kalimah itulah yang menghimpunkan sekalian akidah. Serta kedua-duanya pendek, ringkas, padat. Syarat menjadikan kedua-duanya sebagai terjemahan, menterjemahkan kepada jiwa dan nubari kita, jiwa dan hati kita mengenai iman, dan tiada diterima Islam seseorang itu melainkan dengan kedua-dua kalimah ini. Anda hendaklah mengetahui, ini yang agak sedikit rumit lah, tapi saya ringkaskan, bahawa terjemahan la ilaha illallah pada bahasa Melayu itu, tiada Tuhan melainkan Allah, adalah artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar ada. Dengan sebenar ada itu melainkan Allah. Kewujudan Allah itulah yang paling penting, yaitu artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua, yaitu yang bernama Allah, tiada lainnya sekali-kali. Maka kalimat la itu menafikan la ilaha illallah. La nafyun, nafi. Apa yang nafi? Nanti kita terang. Artinya meniadakan, dan kalimah ilaha itu yang dinafikan. Artinya yang dihukumkan dengan tiada adanya. Jadi dalam faham begini, untuk kita ringkaskan,
hadirin hadirat, talibin talibat, mustami'in mustami'at yang dirahmati, la menafikan tiap-tiap yang kita dapat lihat, yang kita boleh bayang, yang boleh kita bayangkan, yang boleh kita gambarkan, yang boleh kita tunjukkan, apa yang terlintas pada mata kita, pada hati nurani kita, pada bayangan lintasan kita, langit, bumi, gunung, ganang, bukit, bukau, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, manusia, apa-apa jugalah yang diartikan dengan alamiah ini, itu yang kita nafikan, kita tolak kewujudan benda-benda ini, dan kita sabitkan dengan kewujudan Allah. La, tidak ada yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar wujud, yang hakikat, yang hakikinya wujud, hanya Allah. Itulah la. Menolak yang lain daripada Allah artinya makhluk. Kita tolak semua makhluk ini, apa yang ada, kerana makhluk ini adalah wujud secara mungkinat, bukan wujud secara wajibat. Allah adalah wujudnya secara wajibat. Allah wujud yang wajib, hanya semata-mata Allah yang wujud. Jadi yang lain daripada Allah tidak wujud. Itulah la, menafikan kewujudan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu, kena ada dulu yang tu, kena faham yang tu dulu. Jadi yang lain daripada Allah kita tolak, tidak wujud. Kita yang wujud sekarang, yang kita nampak ini tidak wujud pada hakikatnya. Pada hakikatnya, pada realitinya kita tidak wujud, kerana kita diwujudkan. Faham? Ya, kita diwujudkan. Maka itu kita adalah baharu, kita adalah makhluk, dan kita bukan yang disebut sebagai yang sebenar-benar wujud. Jadi la di sini menolak selain daripada Allah dan mensabitkan hanya kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya la di sini. Boleh faham ya? Itu secara prinsipnya dulu kita kena faham. Ada pecahan dia lagi tu, bukan takat tu saja ya. Kita sebut dulu prinsip tu dulu yang kita kena faham. Jadi bila kata la ilaha illallah, la, tidak ada yang benar-benar wujud, yang betul-betul mawujud, yang hakikinya mawujud, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lain daripada Allah tidak wujud, tidak wujud. Jadi kita ni wujud apa? Kalau begitu kita yang ada sekarang ni wujud apa? Nah, ini masuk dalam ilaha. La ilaha. Ilaha di sini kita zahirkan sendiri, masuk dalam kalimah nafi manfi, yang dinafi. Jadi la nafi, ilaha manfi, yang dinafi. Artinya kita sabit balik semua yang kita tolak tadi, kita tarik balik masuk dalam ilaha. Tetapi yang wujud hanyalah wajhullah, wajah Allah. Artinya yang dicipta jadi oleh Allah, yang diwujudkan oleh Allah, yang didatangkan oleh Allah, yang dizahirkan oleh Allah. Kita ni adalah merupakan seolah bayang-bayang, bukan hakiki. Kita adalah majazi, suatu yang hanya pada bayang. Yang kita lihat sekarang yang lain daripada Allah itu adalah bayang-bayangan. Dalam arti yang lain kita sebut yang ini hanya wujud sebagai makhluk yang tidak memberi bekas, yang tidak punya apa-apa. Jadi makanya tak dapat tidak kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wujudlah dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah, yang disebut sebagai alam. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bukit, bukau, gunung, ganang, semuanya ini adalah wajhullah, wajah Allah. Dia bukan Allah, wajah Allah. Yang wujud sebenarnya hanyalah Allah, yang kita sabitkan kepada la. Menolak yang lain daripada Allah, mensabitkan yang lain yang wujud itu bukan Allah, bukan daripada yang disebut sebagai yang hakiki, tapi dia adalah majazi, yang dijadikan, yang diwujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian yang boleh kita faham daripada ilaha. Ya, ilaha. Jadi makanya kata musannif,
Dan kalimah illa itu mengistisna. Istisna ni mengecualikan, artinya mengecualikan, iaitu mengeluarkan yang terkemudian daripada yang terdahulu. Dan kalimah Allah itu musannah, artinya dikecualikan, yakni yang dikeluarkan daripada yang dinafikan sebelum itu, iaitu yang disabitkan selepas dinafikan. Contohnya kita sebut begini, nak faham illa. Illa ni kalimah isbat. Allah itu musabbat. La nafi ilaha manfi illa isbat. Allah musabbat, yang disabitkan. Jadi kita kalau ringkaskan, la ilaha itu masuk dalam kumpulan nafi, illallah masuk dalam kumpulan isbat, menetapkan. Jadi ada nafi dan ada isbat. Itulah istilah nafi dan isbat. Kalau kita tak mengaji ni, kita tak akan dengar semua benda ni, kita tak akan tahu, dan kita akan hanyut dalam akidah yang tidak jelas. Itu makanya disebut di sini, disebut illa, melainkan. Kalau wujud kita terima yang kedua, ilaha tadi, wujud makhluk yang tidak beri bekas. Makhluk ini adalah baharu, seumpama bayangan, hanya wujud sebagai wajhullah. Kita lah contohnya ambil paling dekat diri kita sendiri. Ya, kita mendengar, kita melihat, kita bekerja, kita bergerak, kita berkuasa, semua kita ada, betul tak? Tapi illa, kena pasang illa tu. Mendengar dengan Allah, bukan dengan kita. Faham? Itu ilah. Ilah tu maknanya mensabitkan kita dengan Allah. Jangan kata wujud tadi ini sebab tidak boleh bekas. Makhluk, kita ambil manusia paling jelas. Kita ada sifat ma'ani yang 7 kepada kita. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 ada kat kita kan? Tapi dia wujud dengan bayang-bayang. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu wujud sebagai bayangan. Tidak memberi bekas. Kita berkuasa, dengan Allah kita bergerak. Kita berkehendak, dengan Allah kita menentu. Kita berilmu, dengan Allah kita diajari. Dengan ilmu Allah, bukan dengan kita sendiri. Kita hidup dengan Allah yang menghidupkan kita, bukan kita hidup sendiri. Bukan dengan ruh, dengan nyawa kita, tapi Allah yang menggerakkan, yang menghidupkan kita, yang menjadikan nyawa sebagai wasilah dalam arti hidup. Dan Allah, kita melihat, dengan Allah kita melihat. Kita mendengar, dengan Allah kita mendengar. Kita berkata-kata, dengan Allah kita, itulah ilah. Kecuali, kita kena pasang kecuali, itu ilah. Kita sabit kerana Allah ada 4 sifat di situ. Sifat qadirun, muridun, alimun, hayyun. Ada 4 sifat dalam tu. Ilah tu ada 4 sifat. Ya, qadirun, yang berkuasa. Maknanya kuasa kita dipegang oleh yang berkuasa. Faham? Nak capai tu boleh faham tak? InsyaAllah pelan-pelan. Jangan kukuh, jangan bimbang. Ini kerja Allah, bukan kerja saya. Allah nak bagi faham. Nampak tak? Ya. Jadi kalau kita kata ilah, kecuali, mengkecualikan, menolak semua kekuatan yang ada pada kita, seumpama melihat, mendengar, berkata-kata, bergerak, bekerja, semuanya itu yang kita sebut tadi ini tidak wujud. Yang wujud hanya Allah. Kalau wujud pun hanya sebagai bayang-bayang. Ya, ada dengar, ada melihat, ada berkata-kata, tapi melihat, mendengar, berkata-kata itu dengan Allah. Faham? Itu maksudnya ilah. Kena kaitkan lagi. Jadi maka itu saya sebutkan sedikit lah. Kita baca satu hadis kursi lah tuan-tuan daripada kitabnya kita sebut. Saya bawa sikit tentang hadis kursi ini. Ya. Wala yazalu 'abdi yudawimu 'ala taqarrubi ilayya bitatawwu'ati min salatin wa sadaqatin wa hajjin tatawwu'in wa islahin bainan nasi wa jabri khatirin lahum wa i'anatu muslimin ila an uhibbah. Dan tidak henti-hentilah, kata Allah, hamba-Ku terus menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnahnya, mulai daripada salatnya, dia punya sedekahnya, hajinya, ya, mendamaikan perselihan antara manusia, memulihkan keresahan pada mereka, menolong orang-orang Islam, apa-apalah yang kita buat sebagai kebajikan, ya, sampai harus aku mencintainya. Kita kena buat. Sebab itu Nabi datang, Nabi bawa kepada kita dulu tentang ihsan. Nabi tak ajak yang ni dulu.
Ya, Nabi tak terang tentang ini kepada kita. Dia suruh sembah Allah, Nabi suruh kita buat ibadat dulu. Berarti ya, banyak ibadat Nabi bawa suruh buat ibadat dulu. Jadi melalui ibadat-ibadat kita buat ini, barulah akan datang cinta Allah. Allah akan mencintai seorang hambanya yang giat beribadat, yang rajin beribadat, yang memperkukuhkan ibadat, yang perindahkan ibadat. Antaranya yang fardunya, yang sunatnya, semua dia buat dengan sempurna. Kata Allah, ya, wa ya'anahu muslimin ila an uhibbah, sehingga kata Allah harus aku mencintainya. Baru masuk kepada ila tadi, nak faham ila tu, ya. Fa idza ahbabtuhu bi taqarrubihi ilayya bi ada'il fara'idhi wa kasratin nawafil surtu hafizan sam'u alladhi yasma'u bihi fala yasma'u illa ma yuhillu sima'uhu. Ini huraian dia langsung daripada hadis yang disebut. Maka apabila aku telah mencintainya, kata Allah, cinta ini kita tak boleh beli, dia datang daripada Allah. Usaha kita buat amal ibadat, buat apa yang Tuhan suruh, laksanakan apa yang Tuhan perintah, itu usaha kita. Tapi faham, semuanya itu tidak memberi bekas, datang daripada rahmat Allah. Kita boleh beribadat, datang daripada Allah. Sebab dah kita sebut la yang pertama, tidak ada yang wujud melainkan Allah. Nampak dah? Yang lain itu bayang-bayang, mana boleh beri bekas. Macam kita duduk dalam cermin, cermin dalam cermin dengan kita, yang mana boleh bagi bekas? Kita kan dalam cermin, kita yang di luar, yang cermin tu bayang, tak boleh buat apa, betul tak? Dia hanya menurut yang punya bayang, betul tak? Yang beri kesan yang di luar cermin, bukan dalam cermin. Faham ya? Jadi maka bila kita sebut la daripada awal, bahawa yang wujud hanya Allah, wujud segala kekuasaan, segala kebesaran, segala keagungan, semuanya datang daripada Allah. Jadi kita buat ibadat ni tak lebih daripada bayang-bayang, maknanya datang daripada Allah. Sebab yang benar-benar wujud hanya Allah, bukan kita. Jadi maka itu kita kena usahalah yang buat tadi ni. Walaupun kita hanya peringkat bayang-bayang, tapi kita kena terus melaksanakan segala perintah dan segala titah, segala hukum-hukum yang kita jalankan, segala kefarduan yang kita laksanakan, segala sunat-sunat yang kita giatkan. Semuanya itu mengimbau cinta dan kasih sayang Allah. Apabila Allah sudah cintai kepada seorang hambanya, kata Allah, apabila fa iza ahbabtuhu bi taqarrubihi ilayya bi ada'il faraid wa kasratu nawafil, dan apabila hamba aku mencintai sebab takarubnya, pendekatan dirinya kepadaku dengan menunaikan ibadah-ibadah yang fardu dan juga ibadah-ibadah yang sunat yang banyak. Sunat yang banyak, bukan sunat saja yang banyak, mesti banyak sunatnya. Kata Allah, ya, surtu hafizan sa'ul ladhi yasma'u bihi fala yasma'u illa ma yuhillu sima'uhu. Itu dia. Maka Allah kata apa? Maka aku menjadi penjaga pendengarannya yang ia mendengar. Dengan pendengaran itu, maka ia tidak akan mendengar kecuali pada semua yang halal bagi pendengarannya. Telinga kita tu Tuhan yang bagi dengar, bukan kita boleh dengar sendiri. Ya, yang kita dengar sekarang ini dengan kuasa kita yang lemah, dengan keadaan kita yang lemah, kita mendengar tidak memberikan apa-apa faedah. Tapi pendengaran yang sebenar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu yang paling penting sebagai contoh, ya, pendengaran. Kemudian kata Allah lagi, ya, wa hafizan basaruhu fala yanzuru ila ma yuhillu ibsaruhu wa hafizan yadahu fala ya'khudhu biha illa ma yuhillu lahu akhdhuh. Dan aku menjadi penjaga penglihatannya, maka ia tidak akan memandang kecuali pada semua yang halal bagi penglihatannya. Itu dia. Kalau kita sampai tauhid ni, kita boleh mengemban tauhid ni. Inilah masuk dalam kumpulan tauhid rububiyah. Saya pernah sebut banyak kali dah. Tuan-tuan pun duk dengar lah. Tauhid rububiyah. Apa artinya? Puja-puji kepada Allah yang mentadbir seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan takdir semua, termasuk diri kita. Alam kecil, alam jasad pun Tuhan takdir. Kena masuk dalam alam tu. Jangan kecualikan kita. Kita tu maha penting, masukkan dalam alam tu. Alhamdulillahirabbil alamin, al-alam tu.
Jadi Allah takbir semua alam, termasuk alam jasad kita yang kerdil ini, yang lemah. Nak angkat tangan pun Tuhan takbir. Nak angkat illallah, tunjuk pun Tuhan takbir. Nak baca pun Tuhan takbir. Nak ingat semua Tuhan takbir. Bergerak langkah kiri kanan, mana dulu mana kemudian, Tuhan takbir. Dia kena sampai lagu tu, baru la tu berfungsi, la ilaha illallah. Nampak tak? Kalau tidak kita duk kata kita lagi, jadi la tu tolak apa? Nampak ya? Faham? Boleh nampak kot sikit lah. Boleh nampak lah ya? Itu maksud dia. Jadi maknanya bila kita katakan la di sini, menafikan semua lain daripada Allah, menafikannya wujud Allah. Wujud pendengaran, pendengaran Allah. Wujud penglihatan, penglihatan Allah. Wujud kuasa, kuasa Allah. Wujud ketentuan, kehendak Allah. Wujud ilmu, ilmu Allah. Wujud kehidupan, kehidupan hidupnya Allah. Faham? Kerana Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu untungnya kita mengaji sifat 20. Kalau tak mengaji sifat 20, kita tak nampak sebuah cerita ni. Kita tak boleh nak pergi ke mana dah ya? Akhirnya kita kata kita letak atas kita, itu artinya syirik khafi nama aja. Kita tersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita menduakan Allah. Seumpama kita mengatakan Allah mendengar, aku juga boleh dengar. Kita tak faham aku dengar tu dengan siapa kita mendengar. Nampak tak? Ya. Kalau kita nak tahu benar-benar merasai pendengaran itu dikuasai oleh Allah, kita kena buat amalan yang Tuhan suruh, yang fardu dan yang sunat. Buat sungguh-sungguh, maka Allah akan pegang terus telinga kita. Sekarang kita duk pegang telinga kita sebab kita tak nampak Allah lagi, tak nampak kewujudan kebesaran Allah. Tapi kalau kita masuk ke dalam menghayati la tadi ini, maka kita akan terima dan kita lakukan segala yang fardu yang sunat tadi ini. Allah akan pimpin kita sendiri. Telinga tu langsung Tuhan pegang. Tadi Tuhan bagi kita pinjam majazi sekejap untuk kamu dengar. Bila Allah sudah kasih kita, Tuhan pegang telinga tu langsung. Semua yang telinga dengar tu halal, tak ada yang haram, kerana dipegang oleh Allah. Faham? Tapi kalau telinga itu kita yang pegang sendiri, kita tolak la tu belum jelas pada pegangan akidah kita, masih wujud lagi kita sebagai diri kita, sebagai yang berupaya, yang punya tabiat, yang punya kekuatan, maka kita akan terpisah daripada bimbingan Allah. Kita akan tidak nampak lagi kekuasaan itu datang daripada Allah langsung, maka ini dihukumkan sebagai syirik. Na'udzubillah. Kita tengok lagi ya, insya-Allah. Sambung sikit lagi sini kata musannif. Jadi nampak tu tidur ya. Jadi kita kata illa, maka illa di sini mengistinad, mengecualikan, iaitu mengeluarkan yang terkemudian daripada terdahulu, dan kalimah Allah itu musanna. Kalimah Allah itu ada 4 situ. Di kalimah Allah itu ada 4. Pertama nama bagi zat, kedua pertama zat, kedua nama, ketiga sifat, keempat perbuatan dalam Allah. Allah, la ilaha illallah, Allah yang hujung tu. Nama zat, nama sifat, dan dia adalah nama-nama yang terkandung padanya, semua nama Allah ya. Apa yang kita buat, apa yang ada pada kita, semua nama-nama pada kita itu datang daripada Allah. Dia ni orang alim, alim tu Allah, Allah bagi dia alim. Ini orang bijak, bijak tu Allah ya. Oh, ini orang yang sabar, sabar tu mari daripada Allah. Ini orang syukur, syukur tu mari daripada Allah. Bukan kita sendiri boleh syukur. Kalau Allah tidak limpahkan, tidak tajalikan namanya yang kata syukur pada kita. Faham? Seperti Allah tajalikan. Ini dah terang dalam Quran, tuan-tuan boleh ambil. Ayat tu dah ada prinsip dalam Quran. Kisah Nabi Musa saya sebut dah. Betapa Nabi Musa bermunajat kepada Allah di Jabal Tur Sina, Saint Catherine. Ya. Saint Catherine lah sekarang ni, Jabal Tur Sina ya. Selama 30 malam, kemudian ditambah dengan 10 malam, 40 malam. Wa kalamallahu Musa taklima, berkata-kata Allah akan Musa dengan kalimah yang sempurna. Bukan Musa yang berkata, Allah yang berkata dengan Musa ya. Kata ulama hampir 140,000 kalimah. 140,000 kalimah yang Allah, kalau kira cara kita lah, kita nak kira nilai kita keratan-keratan kalimah itu, kalau kita nak kira tempoh masa yang Allah berkata-kata dengan Musa, kata ulama menyamai 140,000 kalimah. Lama tu ya.
Kita cakap sehari berapa kalimah? Ya, tak banyak. Ya, ini 40 malam. Ya, 140 ribu kalimah berkata-kata, maka itu Nabi Musa ya menerima kalimah Allah, maka dia tak boleh dengar kalimah manusia lagi. Turun Nabi Musa daripada Jabal Tur Sina, dia kena tutup muka, kena pakai burdah. Kena pakai burdah. Tutup, hanya nampak mata sikit je. Ya. Haba nak tengok jalannya. Dia tak boleh tengok manusia sebab tidak ada kelazatan apapun melainkan kelazatan mendengar kalam Allah yang tidak seumpama sesuatu. Nampak ya? Itu kelebihan yang Nabi Musa terima. Sampai mangkat Nabi Musa, dia tutup muka. Tutup. Muka tu, orang tutup muka tu Arab panggil badui. Tutup muka tu nama badui. Badui ni bukan nama bangsa ya. Bukan nama bangsa. Arab badui, Arab yang tutup muka maknanya. Kita ibuh badui itu bangsa. Baduin, ya. Badui itu tutup muka. Faham? Ya. Kita jadi badui Ustaz kan baru ni. SOP kan kita jadi badui hari ni. Ya. Kebanyakan seluruh dunia dia jadi badui sebab tutup muka. Ya. Tapi Nabi Musa tutup semua. Tutup semua muka dia. Ya, sebab orang tak boleh tengok. Cahaya kalam Allah tadi ini telah menimbulkan satu kejernihan yang luar biasa pada muka Musa. Maka orang tak boleh tengok muka dia. Orang tengok pingsan. Dia kena bangunkan balik orang tu. Siapa tengok muka dia pingsan, dia kena urut balik muka orang tu akan bangkit diri balik. Nampak tak? Dia juga kena sedapkan orang tu. Ya. Dan salah seorang ulama macam tu juga. Allah bagi kepada seorang ulama, Syekh Ahmad Al-Badawi. Bukan bapak-bapak lah, jangan salah faham lah. Dia baca alim ni lah, abang Badawi lah. Jadi kebetulan Syekh Abdullah Fahim ambil berkat, bubuh nama tu kepada anak dia. Nampak tak? Ahmad Badawi. Ahmad Badawi itu bapak-bapak lah. Ya. Lagi Ahmad Badawi ini seorang ulama yang sampai kepada taraf arifin yang tinggi. Ya. Sehingga wajah dia tak boleh orang tengok, pingsan, jernih. Sebab dia berkalam dengan Allah. Dia tengok matahari tu. Siang hari duduk di siang hari, matahari, berzikir dengan tengok matahari. Masya Allah. Ini Syekh Ahmad Badawi. Buka tengok apa, buka Google, boleh tengok Google type nama dia. Syekh Ahmad Badawi. Apa type tengok, bacalah dia punya riwayat latar belakang dia. Ya. Dan dia ada selawat khas, selawat Al-Badawiyah. Amalkan selawat ni, cukup bagus sekali ya. InsyaAllah semua masalah selesai. Ini dia. Sabar juga. Sebab tu dia tutup muka, panggil Ahmad Badawi kerana muka dia tutup. Jadi kita balik kepada tadi yang kata tadi, Nabi Musa AS berkata-kata dengan Allah selama 40 malam ya, dengan kira-kira 140,000 kalam kalau kita hitung secara manusiawi, secara kita lah, secara mathematical ya. Maka kita akan jumpa, kita boleh menilai begitu lama, begitu banyak kalimah yang Allah Ta'ala berkata kepadanya tadi ini. Kemudian akhirnya dengan begitu lazat dia mendengar kalam Allah yang tidak seumpama sesuatu, kalam Allah ya, bukan dengan lisan, bukan dengan huruf, bukan dengan kata-kata, bukan dengan kalimah-kalimah manusiawi, bukan secara huruf-huruf yang harfi, bukan ya. Bukan dengan angin, bukan dengan udara, bukan dengan deringan, tidak ya. Itu kalam Allah yang tidak seumpama sesuatu yang didengari oleh Nabi Musa, tetapi lazat, amat lazat yang tidak terkira. Maka dia minta nak tengok Allah, sampai nak tengok Tuhan. Jadi tak salah nak tengok Tuhan tu sebab Nabi minta. Kalau benda salah Nabi Musa tak minta, kita pun tak salah nak minta tengok Tuhan. Tak salah. Memang kita wajib kena tengok Tuhan. Nah, wajib tuan-tuan. Kalau tuan-tuan naik syahadah sekarang dalam sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah, siapa jadi saksi? Tuan-tuan jadi saksi sendiri ya? Kena tanya balik tu ya. Kalau dalam sembahyang ni, asyhadu an la ilaha illallah, kita bukan baca tahlil, kita naik syahadah. Kalau tahlil, la ilaha illallah, dekat tu aja. Ini kita syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi. Naik saksi depan siapa? Kalau naik saksi ni kena ada satu orang depan kita untuk kita bukti kan. Sebab tu kita kena naik syahadah. Faham? Ada dua kita naik saksi ada dua. Pertama, kita disaksikan oleh Allah.
Sebab itu mengikut ulama sufi, ulama tauhid dalam kalangan ma'rifah, bila kita nak syahadah ni, maknanya yang menyaksikan syahadah kita itu adalah Allah. Maka itu kata musannif, ulama-ulama tauhid khususan, bila kita mengucap asyhadu an la ilallah, kita kena bayangkan wajah Allah. Itu yang susah ni. Macam mana nak bayang wajah Allah lah? Ini yang kita nak kena mengaji langsung. Betul tak? Berat tu. Sebab tu saya tak mau halusi benda ni sangat, nanti tuan-tuan keliru, tak boleh faham, ya. Jadi kita baru dengar first time satu benda yang baru, ya. Nanti culture shocks orang putih kata, nampak? Jadi susah, ya. Jadi kita hanya bawa kepada satu helai mudah. Sama juga as-salam, Imam Ghazali, kita bila kamu salam, bagi salam kepada Nabi. Al-khitab al-mukhatabah, yang kita bercakap dengan Rasulullah depan kita, assalamu alaika, assalamu alaika ayyuhan nabi, salam sejahtera atas kamu. Kamu di mana? Rasulullah depan kita, betul tak? Maka kata Imam Ghazali, ketika kamu kata assalamu alaika, kamu kena bayangkan wajah Rasulullah depan kamu. Bahawa kamu nak saksi dia tu Rasul. Betul tak? Itu artinya syuhud, syahadah. Nak saksi kena ada orang yang menyaksikan. Tambah-tambah kalau yang berkaitan dengan apa yang kita sebut. Saya akui bahawa kamu adalah benar. Kamu kena ada lah depan kita, betul tak? Betul tak, tuan-tuan? Sahih? Saya akui kamu, abaklah nama dia apa? Ismail katanya. Saya akui Ismail, kamu orang yang benar. Saya akui. Mesti Ismail kena ada depan kita. Betul tak? Kalau kita kata Allah, asyhadu an la ilaha illallah, Allah kena ada wajah tu. Wajah Allah kena zahir. Masya Allah. Sebab itu Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Kamu buat ibadat seolah-olah kamu melihat Allah. Itu dia. Kamu tak boleh melihatnya secara hakiki. Secara hakiki kamu tak boleh melihat. Secara majazi ya. Tapi kiranya Allah kamu tidak melihat, dia melihat kamu. Ini ihsan. Sebab tu Nabi ajak ihsan dulu kepada kita. Dia tak ajak dulu bab ni, dia ajak ihsan. Islam, iman, ihsan. 3 perkara kan. Ketika datang Jibril jumpa Rasulullah, 3 perkara ni ditanya Jibril. Jibril tak tanya yang lain. Dia tanya Islam, tanya iman, tanya ihsan. Jadi ihsan ni kita kena tanam dalam diri kita. Ihsan, sifat ihsan. Apa yang kata ihsan tadi ini? Seolah-olah kamu melihat Allah. Yang kamu melihat hanyalah wajah Allah. Macam Allah kata dekat Nabi Musa ketika nak tengok dia, wahai Allah, perlihatkan kepada aku. Allah kata lan tarani. Allah tak kata lam. Ada la, lan, lam. Ada 3 dalam bahasa Arab ni. Tapi dia kata lan. Lan ni di dunia ada, di akhirat boleh. Kalau lam langsung tak boleh. La insya-Allah boleh. Itu beza la, lan, lam. 3 nafi dalam bahasa Arab, ya. Kalimah nafi. Tapi dia kata lan tarani, di dunia kamu tak boleh melihat aku yang Musa. Nampak tak? Tapi kamu tengok kepada itu bukit, jabal. Kiranya kalau boleh tengok jabal tu berdiri tempat dia, kamu boleh tengok aku. Maknanya Allah tajalikan dia punya nur, nama Allah. Nur, nama Allah. Bukan zat Allah, nur, nama Allah. Allah pun tajali nama dia, cahaya nama Allah kepada bukit hancur. Jabal Tursina tu, sebelah Jabal Tursina tu hancur bukit tu. Nampak? Dengan Nabi Musa pun, fakhara Musa, maka Musa pun jadi pingsan. Kita tak mampu nak tengok. Itu baru cahaya nur nama Allah, belum Allah lagi. Faham? Ini Tuhan sebut dalam Quran. Memberi erti bahawa kita boleh melihat wajah Allah. Boleh. Minta buka mata hati. Kena cuci mata hati lah. Proses penyucian jiwa sangat penting. Tazkiyatun nafs. Maka itu perlunya ilmu tasawuf, tuan-tuan. Kalau sekali mengaji cepat 20 tak mengaji tasawuf tak boleh. Wajib kena mengaji ilmu tasawuf. Nampak tak? Imam Malik kata apa? Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Barang siapa hanya mengaji tasawuf, fiqh tak mengaji pun tak boleh. Tazandak, jadi apa? Munafik. Man tafaquhin bi ghairi tasawuf, man tafaqquha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa.
Dan barang siapa yang hanya mengaji fiqh tapi tidak mengaji tasawuf, fasik dia, amalan dia tidak diterima oleh Allah. Tidak ada tasawuf, dia tak kenal Tuhan. Maka itu kita perlu membersihkan pula proses dan mengaji ilmu ni, dan mengaji ilmu tauhid ni, mengenal sifat-sifat Allah. Kita kena cuci pula mata hati kita. La ta'mal absar wa la ta'mal absar fi sudul. Allah Ta'ala kata, bukan yang buta tu mata, tapi yang buta adalah mata dalam hati, dalam jiwa kita. Mata hati itu kena buka mata hati. Bila buka mata hati baru nampak. Sekarang kena usaha buka mata hati. Nak buka mata hati melalui proses penyucian jiwa. Kenallah sifat-sifat buruk yang ada pada kita. Sifat-sifat yang buruk saya pernah sebut dah, banyak sifat-sifat tu. Ya. Sifat ananiyah, sifat sum'ah, mendengarkan kebagusan, sifat ujub, bangga diri, sifat riak, pamer ibadah, ya, sifat hasad, pandang tidak senang dengan kemudahan atau kesenangan orang lain. Kemudian ada hikid, cari-cari jalan lagu mana nak binasakan dia. Kemudian khusubah, merancang untuk menjatuhkan dia. Akhirnya izharu syamatah, nak suka tengok bila nak jadi apa yang kita hasad tadi ini. 4, 1 jadi 3 tambah dengan 4 dah jadi berapa tu? 8 penyakit kena buang. Lagi datang yang paling besar punya sifat apa? Kibrin, sombong. Ini semua kena latih, kena kenal sifat-sifat ni tuan-tuan. Kena kenal sifat ni. Sebab dia sudah dicemari. Dia datang dengan kita, sifat ni mari dengan kita sendiri. Dia datang dengan ruh kita sendiri. Allah Ta'ala utus manusia ni, dia turunkan kepada kita dengan sifat-sifat ketuhanan. Itu semua sifat ketuhanan. Khuliqal insanu ala surati rahman, diciptakan Allah akan manusia ni rupa Tuhan yang Maha Rahman. Maka itu kita mendapat segala sifat-sifat ini dengan diri kita. Kita bawa sifat-sifat ini dengan diri kita. Bila datang ke dunia telah dicemari, sombongnya sudah tidak bersih, hasadnya sudah tidak elok. Nampak tak? Hasad yang bagus dia panggil ghibtah. Hasad tu boleh, tapi tukar menjadi ghibtah. Apa dia? Bagaimana aku nak jadi macam orang tu? Ini bagus. Kita tengok orang tu qari, boleh baca Quran sedap. Kita nak jadi lagu dia. Nampak? Bukan buat perkara bagi dia tak boleh baca Quran. Kita apa kena dia? Nampak tak? Biar dia tak ada suara. Tak boleh mengaji, tak boleh. Tu banyak kan qari-qari kena tu. Ya, tak boleh mengaji. Sangkut. Ya, rupanya ada orang yang hasad dengki. Kenakan dia dengan ilmu guna-guna. Nampak tak? Na'udzubillah. Tak faham. Tapi kalau kita ada satu persaingan, macam mana dia boleh sampai ke martabat yang begitu tinggi? Kita pun ingin jadi lagu dia. Itu panggil ghibtah. Ini tidak hasad. Ini tidak hasad tuan-tuan. Digalakkan, dipuji. Ubah hasad tu. Ya, hasad, hikid, khusumat, izharu syamatah. 4 perkara ni. Maka jadilah apa yang kita sebut tadi ini. 4 perkara ni kita kena buang. Ada dengan kita lagi sombong, kemudian sombong, lepas sombong jadi sifat yang paling buruk. Sifat apa? Sifat pemarah. Marah ni lah, dah sampai marah ni memang semua tak betul lah. Marah dan naik, kuasai. Kita ada 4 kekuatan dalam diri kita, ada 4 kekuatan. Manusianya Tuhan jadikan 4 kekuatan. Yang la haula wala quwwata illa, tidak ada kekuatan Allah ni. 4 ni bukan kekuatan yang boleh berkas. Kita ada 4 kekuatan. Pertama, kekuatan akaliyah, akal. Kedua, kekuatan perut, batiniyah. Ya. Ketiga, kekuatan apa? Fajriyah, kemaluan. Ya. Kemudian kekuatan apa? Kekuatan ghadabiyah, kekuatan marah. 4 kekuatan dalam kita manusia ni. Ya. Kekuatan akal, Allah fardukan sembahyang. Buat sembahyang, kekuatan akal akan terpimpin. Faham? Kekuatan fajriyah, kekuatan kemaluan, berkahwin, ada isteri. Sebab tu orang lelaki yang berkahwin, sembahyang dia 70 ganda pahala daripada lelaki yang tak kahwin. Contohlah, yang tak mau kahwin lah, bukan tak boleh kahwin. Kena sebut betul-betul tu lah, sensitif ni. Yang boleh kahwin tak mau kahwin, nak membujang. Dia punya sembahyang dia 1 dibanding orang yang kahwin 70. Tuan-tuan yang berkahwin dapat 70 tau. 70 kali ganda. Kalau sembahyang tu 50, 5 jadi 50 kali 70 lagi. Masya Allah. Kalau masuk dalam sembahyang jemaah, kali 25 kali 27. Nampak tak? Turun Masjidil Haram kali 100,000. Turun Masjid Nabi kali lagi 1000. Masya Allah, banyak. Masuk bulan Ramadan kali lagi dengan
1000 bulan. Masya Allah, banyak tu lah kalau nak kira kan. Ini kita kendaki. Maknanya dikatakan tadi ini kekuatan fajriyah kena kahwin. Sebab itu kita akan wajib mengaji hukum mundakah fiqh. Imam Syafi'i susun bab mundakah, bab nikah kahwin, untuk mengatasi kekuatan apa? Kekuatan fajriyah, supaya kita tidak berzina, tak berkenan hak orang, hak kita punya sendiri cukup, dan kita pandai bawa dengan belayar dengan sebaik-baik layaran. Kekuatan ghadabiyah, marah, adanya hukum hudud, adanya ukubah, adanya bab jenayah, kerana kekuatan marah ni tinggi. Kalau tidak ada hukum hudud, tidak ada hukum ukubah, kita akan bebas bunuh orang. Nampak tak? Kita berani mencabar dan berani membinasakan orang. Adanya hukum-hukum ukubah jenayah ini, kita akan dapat mengawal kita punya kekuatan marah. Ya. Kekuatan batiniyah, perut, makan, adanya muamalah, ya, terlibat dengan hukum jual beli, pajak, gadai dan bagai-bagai lagi. Ya, ini datang pada muamalah. Fiqh al-Imam Syafi'i lengkap. Empat bab ni ada hubung kait dengan diri kita. Imam Syafi'i susun kitab-kitab fiqh ni berdasarkan kepada fitrah manusia itu sendiri. Kelebihan al-Imam Syafi'i, nampak ya? Itu kelebihan yang kita sebut. Jadi makanya kata tadi ini, balik kita kepada apa yang kita faham. Boleh kita nak tunjuk kepada tadi yang kita lihat. Baik. Kemudian kata musannif lagi, ya. Maka dikatakan oleh muslim, apabila anda mengetahui yang demikian itu, maka anda hendaklah mengetahui bahawa penafian terhadap apa yang disembah dengan sebenar pada hakikatnya. Maka tatkala makna perkataan kita tiada Tuhan melainkan Allah itu, ternafilah yang disembah dengan sebenarnya pada hakikatnya melainkan Allah. Di sini kita tegakkan sifat salbiah. Sifat salbiah main peranan yang penting. Tidak ada Tuhan melainkan yang wujud. Sifat nafsiah satu, al-wujudu. Nampak tak? Tidak ada permulaan melainkan Allah yang bersifat dengan qidam, sedia, cantiklah. Tidak ada yang kesudahan, yang mati, yang binasa. Illallah, melainkan Allah, kerana Allah bersifat dengan baqa. Tidak ada persamaan dalam penyembahan melainkan Allah. Tidak ada menyamai dengan Allah, kerana Allah mukhalafatul lil hawadith. Tidak ada yang menyokong, yang bersyarikah, yang bersama, yang membantu, yang seiring, yang seiras, yang sekufu dengan Allah, melainkan Allah setunggal-tunggalnya, berdiri dengan tidak ada tempat, qiyamuhu binafsihi. Tidak berbilang-bilang pada zat, tidak berbilang-bilang pada sifat, tidak berbilang-bilang pada perbuatan, kerana dia adalah tunggal, wahdaniyah. Ini sifat apa dipanggil? Salbiah, berfungsi, mengukuhkan faham tak? Itulah Tuhan. Kalau ada awalan, bukan Tuhan, keluar daripada Allah. Kalau ada kesudahan, bukan Tuhan, keluar daripada Allah. Kalau ada yang bersamaan, keluar daripada Allah. Kalau ada yang berkongsi, yang bersyarikah, yang sama-sama bantu, tolak, itu bukan dia. Ini pengetahuan yang boleh faham. Sifat salbiah itu main peranan yang sangat penting. Sifat salbiah ada 4, ada 5 qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Tuan-tuan, tolonglah kita kena bagi masa kita secukupnya untuk menguasai ilmu ini, kerana kita akan ditanya. Kita nak jumpa Tuhan kita balik, kita akan bertemu Tuhan kita balik, pasti ya, dengan tauhid, dengan jiwa yang tidak ada syirik. Masuk kubur kita bertemu dengan Tuhan, baru boleh jawab, man rabbuka? Allahu rabbi. Ya nafi, ya nisbi tu, ya nisbi dia panggil, nisbah. Allahu rabbi, ya nisbi itu memberi pengertian, boleh wujud ke tidak Allahu rabbi ini. Kalau kita tidak ada ilmu ini, tuan-tuan, kita ada kesempatan menuntut, kita kena cari. Ilmu dunia semua kita tinggal. Ilmu dunia, tuan-tuan, bijak macam mana pun kena tinggal. Kalau tuan tak tinggal, orang suruh kamu tinggal. Cukup umur orang duduk di rumah, betul tak? Dah pencen duduk di rumah, nanti buat kerja nyanyuk seseorang pula, ya. Betul tak? Tapi ini tak sudah. Yang kata ilmu kena tuntut sampai liang kubur, ya. Betul, ilmu minal mahdi ila lahad. Tuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Yang ni lah ilmu dia. Sampai ke liang lahat, kamu akan
putuskan kepada kamu sahih terima ataupun kamu dikira sebagai orang yang telah mentauhidkan Allah pun tidak bergantung kepada kekuatan ilmu ketauhidan yang kita pelajari. Inilah tujuan Rasulullah diutus dan kita juga cipta jadi. Kalau bukan kerana kalimah ni tak payah buat kita, buat rimau singa dah tentu dah. Tak ada masalah, betul tak? Buat hayawan di Afrika tu tak ada masalah. No problem, betul tak? Ya. Tak ada masalah. Tapi kerana kalimah ini Tuhan buat kita, maka itu kita kena cari. Ya, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ni Tuhan buat untuk kamu, bukan kamu untuk dunia lah, tapi kamu Tuhan buat untuk akhirat. Kena faham ya? Kena faham ya? Jadi maka itu kita sementara kita punya waktu yang cukup Tuhan bagi 60-70 tahun sudah cukup untuk kita menguasai ilmu ini. Kalau buat PhD, 10 PhD boleh buat 60 tahun kan. Ini kita nak faham. Baik, sambung kita lagi insya-Allah. Oleh itu jika ada orang yang mengatakan bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikatnya yang lain daripada Allah itu tiada wujud sekali-kali, ya, maka tiada sah dinafikan, kerana menafikan tiada itu adalah tahsilul hasil. Macam orang nafikan berhala-berhala. Ada orang kata juga, yang kata lah ni nafi apa? Tolak berhala, tolak segala sembah-sembahan orang kafir. Depa yang makhluk-makhluk ni bukan Tuhan. Nafi-nafi buat apa? Tokong berhala-berhala yang disembah oleh gulungan-gulungan wasani, penyembah berhala ni, tokong-tokong tu bukan Tuhan, makhluk. Nak nafi apa? Dia kata nafi ketuhanan. Nafi ada mana zat yang berunsur ketuhanan, yang tu dia kena nafi. Kalau ada saingan-saingan, kalau ada bandingan dengan Allah, yang tu kita kena nafi. Apa yang kita kena nafi? Kekuatan yang ada pada kita sendiri. Aku mendengar, aku tu kena nafi. Yang mendengar tu Allah, boleh tak? Itu dia. Dia faham tak? Aku melihat, aku tu kena nafi sebab aku tu makhluk. Yang melihat tu adalah Allah. Allah yang bagi lihat. Faham? Faham ya? Ya, aku yang berkuasa, aku punya suka, itu dia. Saya pernah jadi madam kerja, masa kerja dululah, ada satu perkara yang saya bentangkan kepada pengurusan. Kami ada 5 orang lah. Persembahkan kami punya kerjaya kepada pengurusan. Saya punya kerjaya yang terbaik lah. Panel telah pilih saya punya kerjaya yang terbaik. Ya. Kemudian ada perkara lain lah, ada masuk sikit sogok menyogok ni. Ada pihak-pihak yang menyogok dengan bangsa-bangsa lain lah, masalah. Timbul pasal terlibat dengan bangsa lain. Bangsa lain lah, mereka ni tak ada masalah, nak rasuah apa semua boleh kan. Jadi dia orang tolak saya punya, ambil yang lain. Saya pergi bantah kepada pengurusan. Pengurusan jawab apa? Saya punya kuasa, saya punya suka lah, itu dia. Saya kata kuasa you yang diberi oleh Allah, Allah letak kamu di tempat ni, Allah akan keluar ke kamu. Lepas seminggu dia kena buang, itu dia. Lepas seminggu kena buang sebab ada kes dia. Dia orang dapat tangkap ada kes dia tak betul. Na'udzubillah, ni cerita lama. Nampak tak? Kita nak pergi faham lagu tu. Saya berkuasa, saya punya suka lah. Kamu kena nafikan kuasa kamu tu. La tu kena nafi, kena tolak kuasa tu. Yang ada kuasa tu Allah tu artinya lah, faham? Ya. Saya punya telinga, saya punya suka nak dengar. Telinga kamu tu kena buang telinga kamu tu. Yang dengar tu Allah, bukan kamu. Itulah, faham? Yang kita tolak tu adalah apa yang ada pada makhluk tu kita kena tolak. Boleh faham? Ya. Dan kita sabitkan wujud juga, dengar bukan tak wujud, hanya sebagai wajah, tidak lebih kepada wajah, tidak boleh memberi kesan. Kenapa? Ada sifat yang datang, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, dia buat semua dengan sendiri, tak pakai assistant, tidak ada pembantu, tidak ada syarikah, nampak? Tidak ada peralatan, tidak ada sebarang kemudahan yang menyokong untuk menyelesaikan urusan dan pentadbirannya. La, Allah semata-mata dia. Nampak tak? Ya. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, Allah punya kerja. Tidak ada satu pun pengejualan. Macam bukan kita makhluk ya. Kalau buat kereta tu macam-macam barang. Bateri orang lain punya. Ya. Absorber orang lain punya. Ya. Spark plug orang lain punya. Body orang lain punya. Ya. La. Allah ada, semua dia punya. Daripada A sampai akhir, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada luar, zahir, batin, semuanya Allah punya 100%. Dia sebagai pemilik. Al-Malik, itu nama Allah. Maliki Yaumiddin, dibaca panjang sikit mim tu.
Dan bagi tahu kata penguasa, bukan hanya dia sebagai raja, penguasa. Raja ada yang tak ada kuasa, tidak. Dan memang kita dibaca hanya ma mengikut bacaan qiraat hafaz, dibaca dengan ma dengan 2 harakat. 1 alif, Maliki Yaumiddin. Sah baca dengan 1 harakat sebagai raja, mengikut mazhab Maliki, mazhab Hanafi, maaf. Boleh faham Dia nak sampai lagu tu lah. Banyak sudut yang kita kena faham, kita kena kuasa dan kita melihat. Jadi kata musannif, oleh itu maka dikatakan di sini, maka tidak sah dinafikan kerana menafikan yang tiada adalah tahsil hasil yang telah terhasil itu mustahil. Maka tentu kami berkata pula makna menafikan dimaksudkan itu ialah mengkhabar dan menghakikatkan ketiadaan adanya, bukan makna meniadakan apa yang tiada ada. Kita akan menolak benda yang wujud secara yang kita lihat secara mata kasar kita, bukan secara hakikat. Macam tadilah, wujudnya pendengaran, bukan pendengaran itu daripada telinga kita sendiri, bukan kerana deringan. Ya, kita tahu kalau kita nak lihat mata, contohnya mata, melihat, ya, banyak dia punya protokol kan. Kita perlu mata, kena ada bola mata, kena ada kornea, ya, kena ada lens dia, kena ada saraf dia, kena ada cahaya dia, ya, baru kita dapat melihat, ya, dengan sempurna kan. Semua itu adalah Allah, boleh tak? Wujud kornea, wujud lens, wujud cahaya, wujud bola mata, itu semua adalah wujud Allah sebenarnya, bukan wujud kita. Nampak tak? Dia kena sampai lagu tu, barulah kita punya tauhid bersih. Tapi kalau kita aku juga, Allah juga, habis. Masuklah kita pada kam muttasil fi zat, kam muttasil fi sifat, kam muttasil fi af'al. Kita dah ngaji sifat wahdaniyat. Saya harap tuan-tuan tak lupa lah. Buka kitab balik, tengok wahdaniyat, ada bab kam tu. Ada 5 kam, ya, pada bicara wahdaniyah. Itu kita nak ambil sikit, kita tengok lagi ya. Baik. Jadi maknanya kalau kita ambil kira, tentu kami berkata makna menafi dimaksud ialah mengkhabar dan menghakikat ketiadaan adanya, bukan makna meniadakan apa yang tiada ada, dan sah dijadikan nafi terhadap apa yang ada dalam fikiran orang mukmin, kerana bahawasanya fikiran itu menggambarkan berbagai andaian. Atau kalau ada beberapa tahun Tuhan yang disembah dengan sebenar, kemudian menghukum segalanya itu dengan penafian melainkan Allah jua yang tidak dinafikan. Contohnya kita ambil dalam fikiran orang mukmin ni, macam mana fikiran mukmin ni? Memang benda ni selalu akan jadilah. Walaupun kita ada ilmu ni, dia akan bermain dalam fikiran kita, nampak ya? Bermain berbagai-bagai andaian lah kita akan buat. Antaranya yang saya pernah sebut, paling banyak kita menceroboh takdir Allah ni dengan bahasa kalau. Betul tak? Kalau aku nak pergi ikut sini, ikut jalan A. Aku tak mau pergi jalan B, ikut jalan A ke Kemalangan Jatuh Parit. Dia mula kata apa? Kalau aku ikut B tadi tak kena. Tu yang kacau. Itu yang tak boleh. Nampak tak? Sebab dia masih menyandarkan kekuatan itu pada dia. Dia yang menentukan. Nampak tak? Wasien dia lupa yang menentukan hanya Allah. Ya. Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhan kamu yang menciptakan kamu, Tuhan kamu yang berkehendak, bukan kamu. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Bukan kehendak kamu, kehendak Allah. Tuhan yang mentadbirkan seluruh alam. Kamu nak pergi ke A itu Tuhan yang ilhamkan kamu pergi. Nampak? Dan sudah ada takdir kata kamu akan ikut jalan tu. Nampak tak? Ya. Tapi dia kata pula, kalau tak ikut jalan ni tadi aku tak kena. Nampak? Mujok aku tak naik kapal terbang. Dulu ada kapal terbang naik menteri seorang mati kan. Ada satu menteri di Pulau Pinang tak naik. Menteri yang belakang tu naik. Yang belakang tu mati. Yang Pulau Pinang tak mati. Yang Pulau Pinang kata apa? Mujok okay, I tak naik. Mujok I tak naik kapal terbang tu. Kalau I naik tadi I mati. Nampak tak? Pasal kawan dia mati. Kawan dia nak naik juga, hampir lah. Aku tak mau naik. Kawan dia naik kapal terbang, mati. Ya. Dia tak mati. Dia kata macam tu lah. Mujok dia kata tadi ni. Kalau ambulan mari awal sikit, hidup. Budak tu hidup lah. Budak sakit. Ambulan nak masuk tak boleh. Lambat. Kalau ambulan mari awal sikit, budak tu tak mati. Nampak? Habis Tuhan dia tolak langsung. Tak pakai Tuhan. Tak pakai langsung Allah. Nampak tak? La tu habis lingkup. Nampak tak? Ya. Yang jadi begitu, yang jadi begini, semuanya adalah Allah.
Tidak ada yang lebih. Kita terima. Itu yang katakan tadi, beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir. Jadi apa yang berlaku atas kita tadi ini, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takat itulah kot. Saya tak mau panjangkan lagi. InsyaAllah kita akan sambung. Kita ambil 39 juga. Kita ambil balik. Ya, kepada sebetulnya tengah tu. Sebetulnya dinafikan itu salah satu daripada dua perkara. Ini kita akan baca kemudian lah insya-Allah. Tuan-tuan kita sambung nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.